Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Hai, apa yang berlaku sebentar tadi ya di Dewan Rakyat ketika MP Jelutung ya, ahli Parlimen Jelutung ya cuba diprovokasi oleh MP-MP daripada Perikatan Nasional, daripada Parti PAS ketika berbahas dalam siri perbahasan untuk Belanjawan 2024 Malaysia Madani. Ya, sebenarnya soalan itu sebenarnya agak trik ya. Soalan itu sebenarnya kalau Joltung tidak bersetuju dia akan dikecam. Tetapi dengan tenang, dengan bijak ya Joltung menjawab ya ketiga-tiga ya beberapa tiga mungkin ada tiga atau empat MP daripada PAS ya daripada Perikatan Nasional yang mengajukan soalan kepada YB Jelutung, MP Jelutung, tetapi ya dengan tenang dan juga bijaksana dijawab begitu baik sekali oleh YB Jelutung sehingga tidak mengganggu ya perbahasan beliau untuk menyuarakan ya cadangan, kritikan terhadap belanjawan ini. Jadi sahabat semua, menarik untuk kita tonton sebenarnya apa yang berlaku ketika sesi perbahasan ya bersama dengan MP YB Jelutung, sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Saya memulakan perbahasan saya dengan memetik satu perkataan daripada Tirukural memandangkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kali ini pertama kalinya telah merujuk kepada Tirukural dalam menyediakan belanjawan untuk kali ini untuk tahun depan. Bermaksud karka kasadara karpavei katrapin nirka adarketaga. Saya ulangi. Karka kasadara karpavei katrapin nirka adarketaga. Dalam bahasa Malaysia bermaksud belajarlah baik-baik apa yang perlu dibelajar dan selepas belajar berdiri teguh menurut apa yang telah dipelajari. Saya mendengar daripada hari Isnin semua perbahasan-perbahasan yang telah pun berlangsung di Dewan Yang Mulia ini. Terutamanya perbahasan-perbahasan daripada sahabat-sahabat saya di sebelah sana. Banyak sangat aduan yang diadu, kononnya terdapat kekurangan dan sebagainya. Saya berdiri di sini untuk pertamanya menyokong belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi saya berpuas hati dan walaupun terdapat beberapa kekurangan, saya percaya dalam masa yang akan datang, maklumlah kepada semua yang sedang menonton, kita tahu ini adalah kali kedua Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkeupayaan membentangkan belanjawan. Tahun lalu baru kita selesai pilihan raya. Tahun ini beliau berkeupayaan untuk membentangkan satu belanjawan yang boleh sedikit sebanyak menangani masalah-masalah yang sedang membelenggu negara kita. Dan saya yakin kalau diberi masa yang secukupnya sebelum kita sampai ke penggal keempat, kelima, keenam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan yang boleh mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita. Saya percaya Timbalan Speaker tahu pada suatu masa yang dahulu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dinyatakan sebagai salah seorang Menteri Kewangan yang paling hebat di Asia Tenggara. Jadi saya yakin dan percaya kalau diberi peluang, ruang, masa tanpa diganggu dalam politik dan sebagainya, beliau boleh membentangkan satu belanjawan yang boleh menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat dan negara kita. Saya di sini ingin tanya sedikit penjelasan Yang Berhormat. Yang Berhormat, ini pembentangan belanjawan. Saya nak tahu Yang Berhormat ini adalah seorang ahli dalam mitra. Nampaknya dalam mengagihkan wang kepada mitra ini dalam tempoh ini beberapa dekad hanya 100 juta. Ada banyak pertanyaan supaya ia ditingkatkan. Adakah Yang Berhormat berfikir bahawa ini boleh dibuat dalam tempoh masa yang terdekat dan juga tekun di mana hanya 30 juta diagihkan untuk masyarakat India?
Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat. Saya menyokong saranan itu dan minta saranan itu juga dimasukkan. Rupa-rupanya Yang Berhormat Ipoh Barat yang merupakan lebih senior daripada saya, lebih bijak daripada saya, telah pun mendapatkan satu idea bahawa peruntukan untuk mitra ini boleh dinaikkan daripada 100,000 ke 200,000. Malahan peruntukan untuk 100, maafkan saya, daripada 100 juta kepada 200 juta. Dan juga peruntukan untuk tekun, saya percaya boleh dinaikkan juga daripada 30 juta sekurang-kurangnya kepada 50 atau 60 juta. Cumanya saya ingin Jelutong. minta laluan juga. Minta laluan boleh? Jelutong bahas semua nak minta laluan. Terima kasih. Saya nak tanya apa pandangan Yang Berhormat Jelutong berkenaan dengan spumi ataupun tekun yang diperuntukkan untuk masyarakat India yang telah diperuntukkan sebanyak 30 juta. Dan saya rasa kebanyakannya tidak dapat memperolehi ataupun mendapatkan 30 juta ini melalui pinjaman. Dan apakah pandangan Yang Berhormat kalau kita mencadangkan supaya 30 juta ini dan 5 juta itu menjadikan sebagai grant terus untuk membantu masyarakat India? Saya nak dengar juga pandangan. Terima kasih. Saya mohon saranan itu juga dimasukkan dalam ucapan saya. Saya di sini berterima kasih kerana semua hujahan-hujahan ini adalah hujahan yang begitu konstruktif, membina, memberi pendapat di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh dalam masa yang akan datang membentangkan belanjawan-belanjawan yang boleh sedikit sebanyak menambahkan peruntukan untuk mitra dan juga tekun. Pada masa yang sama, saya juga melihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang prihatin dengan keperluan untuk membina rumah PPR dan di kawasan Parlimen Jelutong melalui Menteri KPKT terdapat satu cadangan untuk membina rumah PPR di kawasan Kota Giam di Jelutong. Saya cuma menggunakan kesempatan ini untuk memohon Kerajaan Madani yang ada sekarang untuk mempercepatkan pembinaan rumah PPR di kawasan Jelutong. Bukan saja itu, saya juga prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh anggota-anggota polis di Balai Polis Jelutong, di mana mereka terpaksa menggunakan satu quarters yang hanya ada satu bilik sahaja timbalan speaker. Dan saya mendapat maklum balas daripada Menteri dalam negeri bahawa rolling plan dalam rancangan dan Kerajaan Madani akan mempercepatkan pembinaan quarters yang baru yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan moden, yang mempunyai ruang yang selesa dan boleh digunakan oleh anggota-anggota. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Madani, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Menteri Dalam Negeri. Saya berharap bahawa quarters-quarters bukan saja di Jelutong, tetapi quarters-quarters anggota tentera, quarters-quarters anggota polis juga diberi perhatian di mana mereka dibenarkan untuk tinggal selesa bersama-sama keluarga. Kerana mereka ini merupakan the frontliners. Anggota-anggota polis dan tentera merupakan frontliners dengan izin timbalan speaker yang memberi bantuan untuk menjaga supaya negara kita kekal aman dan selamat selalu. Pada masa yang sama, saya juga ingin memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan supaya masalah banjir yang berlaku di kawasan Parlimen Jelutong, Jalan P. Ramlee memang terkenal, famous. Kalau hujan sedikit, selalu banjir. Saya lihat dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, projek-projek tebatan banjir telah disentuh di Negeri Sembilan, di Sarawak dan juga di Selangor dan beberapa negeri yang lain. Dan saya difahamkan oleh Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa projek tebatan banjir Lembangan Sungai Pinang sekarang berada dalam rancangan, malahan telah pun mula dilaksanakan. Dan harapan saya adalah supaya projek tebatan banjir ini dapat dilaksanakan dan disempurnakan dengan seberapa cepat yang mungkin. Semoga dengan penyempurnaan projek ini, maka rakyat di kawasan Jelutong, di Parlimen Jelutong, di kawasan Datuk Keramat dan di Sungai Pinang dan di Batu Lancang tidak payah lagi mereda banjir apabila berlakunya hujan bila-bila.
Timbalan Speaker, saya juga menarik perhatian Timbalan Speaker dan Dewan Yang Mulia ini kepada peruntukan 50 juta yang telah diagihkan, yang akan diagihkan kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam. Dan saya berterima kasih dan memohon supaya peruntukan ini untuk rumah-rumah ibadat bukan Islam ditambahkan. Kerana rumah-rumah ibadat bukan Islam terdiri daripada tokong-tokong Cina, bukan saja di Jelutong tetapi di kawasan-kawasan, semua kawasan lain, rumah-rumah berhala, dan juga jangan lupa kepada kuil-kuil ataupun gurdwara-gurdwara yang menjadi tempat tumpuan sembayang oleh kaum Sikh atau Punjabi. Saya di sini, untuk makluman Timbalan Speaker, sekarang telah diangkat sebagai pengurusi Lembaga Wakaf Hindu dari Pulau Pinang, dan saya berharap supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat memberi perhatian khusus kepada permintaan Lembaga Wakaf Hindu, dan saya yakin dan percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan seorang yang begitu peka dengan keperluan-keperluan kuil, tokong-tokong Cina kepada gurdwara, dan saya berharap supaya dana yang lebih banyak dapat diperuntukkan, dan saya berpuas hati. Jelutong sikit. Alustad minta juga. Idea yang bagus nak sokong. Terima kasih sahabat saya Jelutong. Cakap tentang pelaksanaan wakaf. Tadi sebut wakaf Hindu, dalam Islam juga ada wakaf Islam. Adakah Jelutong bersetuju supaya kerajaan mempertimbangkan pihak yang memberi wakaf ini diberi pelepasan cukai supaya menggalakkan mereka berwakaf dan membantu juga kerajaan dalam hal itu? Adakah Jelutong setuju? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Alustad. Ini adalah satu cadangan yang begitu baik. Pertama kalinya saya lihat seorang ahli parlimen dari sebelah sana melontarkan satu idea yang begitu bernas. Dan saya minta ucapan Yang Berhormat Alustad dimasukkan dalam ucapan saya sendiri. Walaupun kami digelar macam-macam, saya juga mengambil kesempatan ini untuk bercakap tentang Masjid Jamek Jelutong. Salah sebuah masjid yang paling tua di Pulau Pinang. Kami memerlukan dana. Tuan Haji Syukur, pengurusi Karyah Masjid, memaklumkan pada saya bila saya berbual kemarin bahawa 9.8 juta diperlukan untuk membina masjid yang baru. Saya berharap supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat juga memberi perhatian bila pembinaan masjid ini sempurna. Saya akan mengambil kesempatan untuk menjemput bukan saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tetapi semua ahli-ahli parlimen di sebelah sana. Datanglah lihat bagaimana megahnya parlimen di kawasan masjid, di kawasan Parlimen Jelutong. Kerana Pulau Pinang terkenal dengan masjid-masjid yang besar. Ada juga masjid terapung. Jadi di kawasan Parlimen Jelutong ada rancangan untuk membina masjid yang baru. So saya cuma menggunakan kesempatan ini untuk menyeru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, peruntukan itu jangan lupa kepada Parlimen Jelutong. Saya minta juga diagihkan kepada Parlimen Jelutong. Dalam masa yang sama, Timbalan Speaker, saya minta juga supaya Pulau Pinang adalah tempat tarikan untuk pelancong. Saya menerima baik rancangan kerajaan untuk membina LRT daripada Pulau Pinang ke seberang untuk memperluaskan menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Pada masa yang sama, saya cuma nak merayu. Terima kasih juga untuk 4 feri baru yang telah dihantar ke Pulau Pinang oleh Menteri Pengangkutan. Pada masa yang sama, kalau boleh, saya minta supaya feri itu ditambahkan, dan kalau boleh pada masa yang sama, Menteri Pengangkutan memberi perhatian kepada penambahan bas-bas untuk kita memberi perkhidmatan kepada rakyat di Pulau Pinang supaya kita dapat meningkatkan lagi bas-bas untuk memberi perkhidmatan. Baik, terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Puan Speaker. Yang Berhormat Jelutong menyebut berkaitan dengan isu feri, dan saya merasakan kerajaan telah membeli ataupun memberikan 4 feri baru pada negeri Pulau Pinang. Cuma persoalan dia sekarang ni adalah rungutan daripada rakyat negeri Pulau Pinang berkaitan dengan isu jadual, dan juga ada feri yang rosak dan sebagainya.
mungkin pihak kerajaan boleh mengambil perhatian juga tentang isu tersebut. Terima kasih kepada Yang Berhormat Permatang Pau, satu cadangan yang begitu bijak sekali. Saya minta dimasukkan dalam ucapan saya. Rakan saya dari Pulau Pinang tapi malangnya di sebelah sana. Tapi kita terima juga cadangan itu bagi kebaikan rakyat di Pulau Pinang. Keteri nak minta juga? Minta. Sebagaimana yang kita tahu, selama 78,546 veteran tentera yang bertugas sebelum 1 Januari 2013. Jadi mengikut akta, mereka berhak untuk dibuat pelarasan pencen kerana jurang antara yang berpencen sebelum 2013 dan selepas 2013 adalah amat jauh. Jadi setuju tak Jelutong kerajaan menyelesaikan masalah pelarasan pencen ini? Terima kasih. Ya, saya setuju minta supaya ucapan Keterih juga turut dimasukkan dalam ucapan Jelutong. Tentang penjawat awam ini kita sokong. Cumanya Timbalan Speaker sebelum saya landing mengenai Kementerian Kesihatan. Saya lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun membentangkan belanjawan 41.2 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan. Pada masa yang sama, saya baca satu berita yang agak mengkhuatirkan, merunsingkan saya. Bahawa berlakunya bullying, iaitu membuli, doktor membuli seorang doktor, yang menyebabkan banyak doktor-doktor meninggalkan perkhidmatan awam. Perkara ini dilaporkan berulang kali. Hasrat usaha murni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan rakyat Malaysia mempunyai cukup doktor untuk memberi rawatan akan musnah kalau sikap membuli di antara doktor-doktor ini berterusan. So saya minta supaya ramai daripada doktor, saya simpati dengan mereka, terpaksa berkhidmat dalam keadaan yang begitu tertekan. So saya menggunakan kesempatan ini untuk menyeru menteri berkenaan untuk mengambil langkah proaktif, memberi kaunseling dan memastikan bahawa doktor-doktor baru, ramai yang belajar. Kawan-kawan saya menghantar anak mereka belajar, belanja duit. Selepas menjadi doktor, kena buli. So saya minta perkara ini diberi perhatian. Dan akhir sekali saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menjadi Perdana Menteri kita. Saya risau kalaulah sebelah sana menjadi kerajaan, Singapura pun tak akan datang untuk membuat apa-apa pelaburan. Akibat pernah nak minta juga. Saya nak tanya. Masa dah tamat. Masa sudah tamat. Terima kasih Jelutong. Sila duduk. Terbaik sahabat semua. Itu dia. Bagaimana hari ini kita boleh melihat YB Jelutong berjaya mengawal situasi untuk tidak diganggu, tidak dikacau. Walaupun ada cubaan memprovokasi daripada MP-MP PAS, tetapi ya itulah kebijaksanaan dengan tenang yang menyokong dan juga memasukkan ya persoalan-persoalan mereka itu bukannya dilawan dan sebagainya. Jadi ini memberikan ruang yang lebih luas kepada YB Jelutong untuk berbahas tanpa gangguan ya, yang kita lihat selalunya dari MP-MP PAS ini suka sangat mengganggu dan memprovokasi YB Jelutong. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.